yang ria rasanya bila kita bersama. Siapa yang main lagu ni? PM dah kata jangan main dia dah perantau. Walaupun tak ada vokal, main violin, tapi terasa sedih dia tu. Aduh. Dah. Kesal air mata tu. Oh. Dah. Apa-apa pun. Berada apa? Aku tak boleh cakap, kau cakap lah. Aku pun tak boleh cakap. Kembali selepas ini lah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Ramadan terakhir bersama dengan kami, Haziq dan juga Muaz di Borak Kopitiam hari ini. Memang agak sedih sikit apabila intro kami untuk Borak Kopitiam hari ini adalah petikan. Itu kira petikan apa? Gesekan violin daripada Akmal Daniel dengan lagu Dendang Perantau yang memang meninggalkan kesan kalau anda yang mungkin tak dapat nak bersama dengan keluarga di hari raya tahun ni. Okey, apa-apa pun untuk anda Ramadan yang terakhir ni kita rasa cukup bertuah lah ya. Walaupun dalam PKPB ni pelbagai hikmah yang telah dapat kita lihat, kita pelajari, kita rasa bersama-sama. Cuma tak dapat balik ke kampung, jangan risau sebab kita semua adalah sama. Semua orang tak dapat nak keluar ke negeri masing-masing. Jadi apa kata kita patuh pada arahan yang telah pun ditetapkan sebab dengan ceritanya masih lagi ramai Zik cuba-cuba nasib. Saban hari kita tengok kereta yang kena patah balik tu 3,000 kenderaan, 2,000 kenderaan kan. Tapi itulah bila dah tahu tak boleh nak balik ke rentas negeri. Tak boleh nak rentas negeri daripada Kuala Lumpur nak gerak ke Perak ke, Kuala Lumpur nak gerak ke Pulau Pinang ke, Pulau Pinang nak gerak ke Perak ke, semua tak boleh. Tapi ada juga yang masih mencuba. Jadi kepada anda yang mungkin nak borak-borak dengan kami, boleh pergi ke Facebook Live kami sekarang di Borak Kopitiam. Sama-sama kita borak-borak kat situ. Bagi pendapat anda, mungkin nak bagi pendapat atas mereka yang masih lagi berdegil balik ke kampung ni. Betul. Dan ucapan raya pun boleh juga. InsyaAllah kita akan bacakan nanti di Facebook kami, Borak Kopitiam. Dan awal ni kita nak kongsikan bersama dengan anda lah. Dalam hujung-hujung Ramadan ni, ada viral juga cerita mengenai misteri rumah yang berlampu. 5-6 tahun telah pun ditinggalkan. Tweet daripada Shah Sapros. Dia punya rumah ni, mak dia punya rumah ni, arwah tok mak dia ni, dah 5-6 tahun dah dia tak balik ke kampung. So, ada orang abang potong rumput ni, dah 2 tahun juga tak datang. 2 bulan, 2 tahun pula. 2 bulan tak datang untuk potong rumput rumah tu. Bil elektrik pun telah dipotong. Tapi bila abang potong rumput tu datang ke rumah tu, tengok-tengok rumah berlampu. Ada video je. Boleh kita play sikit video? Tak boleh tekan play? Tak pelik lampu boleh dipasang sendiri. Okey, sebab rata-rata netizen bila tengok gambar misteri ni kan. Ini apabila ada ahli keluarga yang telah pun datang untuk nak tengok sendiri rumah ni. Betul ke rumah ni ada lampu ni? Padahal memang dah 5-6 tahun ditinggalkan. Bil elektrik telah dipotong dan ini jadi satu misteri lah. Siapa pula yang pasang lampu tu? Macam mana pula lampu tu boleh terpasang sendiri? Sebab siapa yang boleh masuk ke dalam rumah tu? Okey, bagaimana lampu tu boleh terhidup sendiri? Misteri akan terungkai. Tapi uncle dia pergi cek ni, masa buat video ni, semua nampak macam okey. Cuma mereka pelik lah bila bil api dah dipotong. Dah lama dah tak buka lampu kat situ.
tiba-tiba lampu menyala. Itu yang menjadi satu misteri. Soalannya. Soalan dia sekarang. Okey, jadi kalau kita tengok rata-rata netizen ada bagi tahu berkemungkinan walaupun dah dipotong elektrik itu boleh juga hidup lampu tu. Mungkin sebab kan dia punya wiring semua masih lagi ada. Jadi tak mustahil untuk mungkin aliran elektrik tu dimasukkan ke situ secara tiba-tiba, kita pun tak tahu. Sebab tu hidup ada lampu penjelasan tu. logik lah. Ada penjelasan logik lah kan. Sebab orang datang kat situ kalau tengok lampu tu hidup takkanlah misteri. Kalau tidak mesti dah lari dah orang datang ambil gambar, ambil video tu kan. Selalu kalau nak cakap pasal hantu, hantu gelap. Lah. Dia tak main lampu. Buat apa hantu nak buka lampu? Okey, tapi itulah dia. Gurau-gurau lah kita. Betul. Cumanya cerita tu kita saja cerita kepada anda sebab benda ni viral dekat Twitter. Dan kita kalau anda nak pergi tengok videonya, anda boleh tengok dekat Twitter Shah Spros. Okey, Alright. jom Sekarang kita ni nak bawakan untuk anda info cuaca pada hari ini, pagi ini. Memang tak banyak sangat perbezaan kalau dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Antaranya di Kuala Lumpur dijangkakan ribut petir pada hari ini. Betul. Macam dekat Shah Alam pun sama juga, ribut petir. Memang tiap-tiap hari aku kena sapu rumput rumah aku tu sebab dia punya daun-daun kering semua melekat. Okey, Angin di kuat. Ipoh pun sama juga ribut petir, begitu juga di Georgetown. Juga ribut petir. Dekat Alor Star pun ribut petir, sama lebih kurang je. Seluruh Malaysia. Harau pun sama. Kalau kita bergerak ke Kota Baru, wah, cerahlah. Okey, di Pantai Timur manakala untuk anda yang berada di Kuala Terengganu dijangkakan ribut petir di sana. Seterusnya untuk anda yang berada di Kuantan juga dijangkakan dalam keadaan yang sama, ribut petir. Di Johor Bahru, hujan dijangka hari ini. Dan kalau kita lihat dekat Bandaraya Melaka pula, ribut petir, Muaz. Seterusnya kita nak beralih ke Seremban, juga dijangkakan keadaan yang sama macam Melaka, ribut petir. Manakala di Kuching juga dijangkakan ribut petir pada hari ini. Dan Kota Kinabalu, Sabah dijangka hujan pada hari Sabtu. 23 Mei sebelum kita beraya esok 24 Mei. Okey, jadi keadaan sebegitu kita tak dapat nak elakkan. Akan tetapi tak apalah, kita sediakan payung sebelum hujan. Lagipun semua kita berada di rumah kan untuk raya kali ini. Jom kita nak bawakan untuk anda. Ada 5 antara berita yang kami nak kongsikan. Update terkini pastinya mengenai COVID-19. Kalau semalam telah pun dikongsikan sebanyak 78 kes baru COVID-19 dilaporkan, ya, dan daripada jumlah berkenaan sebanyak 28 kes import dan mendapat jangkitan dari luar negara. Ya, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noor Hisham berkata selain itu sebanyak 53 kes dari penularan tempatan. Okey, kalau tengok sembuh pula, hari ini sembuh lagi kurang daripada kes baru, Muaz. So kita perlu duduk di rumah untuk kita turunkan kembali kes baru tu, untuk kita naikkan kembali kes sembuh baru tu. Sebab sekarang kes aktif adalah 1,163 kes. Daripada kes tersebut, 9 kes adalah kes ICU dan 5 yang memerlukan bantuan alat pernafasan. Okey, dan seterusnya tak mustahil, kata Dr. Syam, kalau kita nak turunkan angka tu menjadi hanya 1 angka untuk mereka yang positif COVID-19 ni. Tapi syaratnya kena patuhi SOP yang telah pun ditetapkan, jarak antara kita, kebersihan, hand sanitizer sentiasa dipakai, topeng jangan dilupakan. Dan kalaulah kita tak ikut SOP yang telah pun ditetapkan, tidak mustahil ianya akan meningkat. Terutamanya dirisaukan apabila hari raya yang bakal tiba besok. Jadi kita harapkan hari raya yang pastinya berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya ni, kita dapat patuhilah kita punya jarak sosial tu walaupun dengan orang yang tersayang. Dan kalau kita memang ada tak sihat, kita bertanggungjawab pada diri kita sendiri. Walaupun rindu pada mak kita dekat je, tapi kita ambil keputusan janganlah pergi ke ibu bapa kita tu, ya. Sekarang ni dah ada kita boleh buat video call dan sebagainya. Jadi kita kena lawan di situ, peluklah di situ. Untuk masa beberapa hari ni, hari raya ni, hari raya pertama, yang kedua, ketiga ni, kalau boleh kita dapat duduk rumah lah, minta maaf kat solid situ. Kan. Mungkin tak akan ada kes baru yang akan meningkat. InsyaAllah. Dan bercakap pasal kes baru, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia, telah pun diarahkan kuarantin selama 14 hari. Ini yang kita nak kongsikan kepada anda, yang kita baca dekat Biharian, di mana pejabat Perdana Menteri mengesahkan ada tindakan diambil selepas seorang pegawai yang hadir pada mesyuarat pasca kabinet di pejabat Perdana Menteri pada Rabu disahkan positif COVID-19. Okey.
Jadi Perdana Menteri sudah menjalani ujian saringan COVID-19, dah disahkan negatif. Alhamdulillah. Dan mengikut Perintah Pengawasan dan Pemerintahan Pemerhatian bagi kontak COVID-19, Perdana Menteri perlu menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari mulai petang semalam. Jadi sampai membawa kepada 14 hari, jadi memang Perdana Menteri kita akan bagi ucapan, akan bagi apa semua dari rumah lah. Betul. Kan? Jadi sekali lagi kita doakan keselamatan dan juga kesihatan Yang Berhormat Perdana Menteri kita ya lekas-lekas sembuh untuk menjalankan tugas seperti biasa. Dan kita nak beralih pula pada berita merentas negeri ni. Walaupun kita dah kata tak boleh, walaupun sekali yang berlaku tak boleh ya. Akan tetapi ni simple je. Benda ni mungkin anda terlepas pandang. Kita memang dibenarkan bersukan berbasikal dengan jarak yang telah pun ditetapkan. Akan tetapi walaupun berbasikal anda tidak boleh merentas negeri. Dan apa yang berlaku apabila ada 2-3 orang ni yang berbasikal katanya dari Ampang ke Jelebu. Biasalah kalau basikal ni memang mengambil jarak yang jauh kan. Dan apabila dia berbasikal, dia telah pun ditahan oleh pihak polis, dan apabila ditanya dia tak dapat memberikan jawapan yang jelas. Mengapa daripada Ampang nak pergi Jelebu? Mungkin dia kata saya saja je nak naik basikal ni, nak pusing-pusing. Tapi lintas negeri. Ini dah road kita yang biasa. Jadi kita dah beritahu kalau anda melanggar peraturan ini, anda akan dikenakan kompaun sebanyak RM1,000. Jadi mereka telah pun dikenakan tindakan tersebut. Nampak? RM1,000 harus dibayar. Memang amat merugikanlah. Anda boleh buat benda tu, tak payah pergi pun negeri-negeri lain. Tapi itulah mungkin terlepas pandang ataupun sengaja nak cuba nasib. Ya, duit kompaun tu boleh beli basikal baru. Betul. Kan? Tak payahlah kita nak merentas negeri. Ya. Kalau dalam daerah tu pun ada timing-timing yang telah pun disahkan. Jadi sekarang ni kita ada satu pengumuman yang kita nak kongsikan kepada anda. Jom kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia, raja-raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Ahad 24 hari bulan Mei 2020. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Esok Raya! Yeay! Tapi itu adalah perasaan tahun lepas. Apa? Perasaan tahun lepas. Kalau dengar pengumuman tu, tahun lepas macam tu. Tapi semalam punya perasaan macam mana? Esok Raya! Dia tak ada perasaan. Tapi yang bestnya untuk pengumuman tahun ni mungkin yang ada dengan keluarga dapat duduk tengok sama-sama. Dulu mungkin malam raya kena kerja, pagi raya kena kerja. Betul. Tapi tahun ni ramai yang mungkin cuti yang memang kerja bekerja dari rumah, dapatlah beraya dengan keluarga. Jadi anda pun dah dengar tadi pengumuman daripada penyimpan mohon besar raja-raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad malam semalam. Seluruh Malaysia dah tahu esok raya. Jadi sama-samalah kita meriahkan hari kemenangan kita ni. Selepas kita dah sebulan berpuasa, kita wajib untuk merayakan Aidilfitri. Wajib. Sebab apa? Sebab kita dah 30 hari berpuasa tu. Betul. Ya, kemenangan kita tu kita boleh duduk di rumah, makan-makan dan juga berpakaian cantik-cantik. Okey. Baik, seterusnya tak boleh nak bermalam ketika ziarah Aidilfitri. Jadi dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri memberitahu jangan langgar SOP dan aktiviti ziarah menziarahi ini hanya dibenarkan untuk hari raya pertama saja. Sekali lagi diingatkan kepada anda, kalau kita raya 24 hari bulan, which is besoklah ya, selepas itu tidak dibenarkan untuk tidur di sana. Jadi mungkin untuk anda, sekali lagi kita ingatkan, mungkin ada nak pergi rumah makcik, pakcik kan, ada plan ingat nak tidur satu malam lah kat sana. Tapi SOP dah dikeluarkan ni, tak dibenarkan pula tidur kat sana. Jadi nak buat apa? Baliklah. Kan? Janganlah tidur dekat mana-mana yang anda pergi tu. Dan kalau nak merentas pun, rentas daerah saja boleh. KL, Putrajaya, Selangor dikira satu daerah. Satu daerah, satu lembah Kelang kan. Jadinya bolehlah bergerak ke daerah tersebut. Tapi kalau tak ada apa-apa, kalau memang macam sorang-sorang je kan, tak perlulah nak gerak. Betul. Kita duduk je di mana kita berada untuk kita putuskan penularan wabak COVID-19 ni. Jangan sebarkan. Okey, jadi kita boleh ambil
sedikit cerita daripada Rusia yang difahamkan di sana ni nampaknya semakin meningkat mereka yang positif COVID-19. Ya. Dan kita semua sedia maklumlah bahawa Rusia ni merupakan antara negara yang besar kan. Yep. Jadi masih lagi berlaku penularan di sana dan kalau kita tengok Rusia rekod jumlah kematian harian tertinggi. Sebab kalau kita tengok dia dari jumlah positif COVID-19 ini di belakang US. Okey. Akan tetapi dari kematian tu sebanyak 150 hari untuk semalam. Jadi kalau dilihat dari segi pegawai kesihatan di sana melaporkan sebanyak 3,249 kematian dan 326,000 kes. Jumlah jangkitan kedua tertinggi dan yang terkini dah jadi nombor di tempat yang ketiga. Brazil naik tempat yang kedua. Wah, jadi ini adalah satu perkara yang kita perlu ambil perhatian jadi kita perlu jadikan ini satu contoh supaya kita tak nak jadi macam tu. Kita try lah untuk minimalkan pergerakan, jaga social distancing anda, basuh tangan. Betul. 20 saat tu gosok dekat sabun. Tak ada masalah kan. Kalau balik rumah mak ke rentas daerah ni kan, basuh tangan every time. Betul. Maksudnya kalau ada di antara anda yang akan pulang ke rumah mak ni dalam satu daerah yang sama sampai rumah tu jangan salam dulu, mandi dulu. Maksudnya kan bila kita sampai ke rumah yang kita pergi tu, kita mandi dulu, bersihkan badan apa semua, tukar baju, lepas tu baru kita boleh berjumpa dengan mereka. Sebab kita tak tahu dalam perjalanan kita tu ke mana kita singgah. Kan. Betul. Jadi memang kena jaga kebersihan untuk anda semua. Kita dah tengok contoh-contoh di luar negara, ramai yang konon-kononnya nak lawan, kita nak keluar juga apa jadi-jadilah. Tengok apa yang berlaku, peningkatan positif COVID-19. Ramai yang menjadikan Malaysia contoh. Sebab Malaysia dapat mengawal penularan wabak COVID-19 ni. Ramai yang memberikan pujian kepada frontliner kita, kepada semua orang yang terlibat untuk merawat COVID-19 ni. Jadi hari tu ada seorang lelaki ni Muaz, dia ada buat video bagi tahu bagaimana Malaysia ni padu dalam mengawal COVID-19. Yang ini pula dia buat satu lagi video. Dia kata hampir mustahil untuk dilakukan apa yang Malaysia lakukan. Wow. Ini satu pujian yang sangat baik ni. Ya, walaupun bilangan kes baru still meningkat, tapi dia kata kita dapat kawal dengan baik. Kes sembuh agak tinggi. Ramai yang dapat discharge daripada hospital. Jadi memang frontliner kita adalah antara yang terbaik sekarang. Betul. Jadi dia ada bagi tahu juga 15 sebab bagaimana Malaysia boleh dijadikan contoh dan juga bagaimana menanganinya. Ya, kalau anda nak tengok video ni, Dustin Van Heller dekat page Other Side of the Truth. Ni jom kita tengok sikit. Don't you ever underestimate the power of Malaysians. Video tu the power of Malaysian. Maksudnya bukan saja dari KKM. Kita rakyat Malaysia pun memainkan peranan yang cukup besar, cukup hebat. Jadi tahniah kepada rakyat Malaysia. Lagi-lagi peranan kita semasa Perintah Kawalan Pergerakan tu, tak pergi kerja, tak keluar rumah. Masa tu kalau kita kena pergi kerja, kita kan still kena pergi kerja awal-awal tu. Memang nampak jalan kosong. Betul. Langit cantik sebab orang tak keluar. Tak ada orang kata pencemaran udara waktu tu. Kan, apa-apa pun tahniah sekali lagi kepada anda dan kejap lagi kita akan kembali semula. Ada macam-macam yang kita nak kongsikan antaranya mengenai zakat. Dah bayar belum zakat, Zik? Dah. Kita dah. Tak payah. Online. Alright. Tapi tak apa, lagi kita bincang pasal zakat. Kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Betul ke kau dah bayar? Dah. Bayar sekarang. Tunjuk bukti yang bayar.
layan. Wafa Rina Roslan ataupun gadis berdagu belah. Dagu lekuk, dagu belah Dagu belah kan? Ya. Ada. Ataupun kita panggil Wafa lah kan? Kita panggil Wafa boleh? Boleh. Cari lagu tadi, tajuk lagu tu kan? Ya, betul. Oi. Nak minta cari kat mana? Nak cari kat mana ni? Carilah. Alah, kena cari. Carilah. Dah lama sebenarnya tak interview orang ni. Kawal dulu perasaan kita. Sebab selalu kita Zoom, kita video call. Tiba-tiba ada tetamu datang rasa macam lain pula. Okey, Wafa. Ya. Mungkin kita belum kenal Wafa daripada mana kan. Betul. Mungkin orang pernah tengok Wafa kat social media tapi belum tahu. Dari mana datangnya Wafa Rina sebagai seorang penyanyi? Okey, Wafa lahir dari Mad Music, seorang penyanyi. Memang dari kecil nyanyilah. Sampailah jumpa dengan dari kenalan ibu. Audition dengan Encik Juarite. Legend. okey. Ya, Okey, legend. tahu. And then terus audition. Then dia cakap terus nak sign. Wow. So sign under Mad Music. Asal mana? Asal Pulau Pinang? Pulau Pinang. Mbak. Nampak? Tahu. Kenalah kita. Sebab kita tahu. Apa kena pula? Kau asal mana? Kita muka. Aku asal Kuala Lumpur tapi muka ada Penang. Okey, jadi ini adalah single pertama. Ya, Saya betul. laku asal daripada ciptaan siapa? Encik Juarite. Lirik dari Aryan. Okey, tadi saya borak juga dengan Haziq. Saya dengar suara Wafa ni macam suara orang lama, macam muzik 90-an macam tu. So memang macam tu ke direction dia? Ya, betul. Memang minat Wafa tu lebih kepada Lagu jiwang balada, ballad, macam tu. Lagu-lagu takat lele. Ya, betul. Macam lagu Zain Azin. Ya, dah agak dah. Dia punya style nyanyi tu dah nampak dah. Macam Intan Sarafina. Yes, best tu. Macam Liza Hanim punya style. Betul. Kan? Adakah Wafa akan teruskan dengan genre yang macam ni? Ataupun Wafa nak try jugalah ikut genre modern sekarang ni? Okey, Wafa try dandut. Dandut. Oh, boleh. Apa kita punya lagu dandut tu? Nak so. 1, 2, 3. Haredang. Panas. Okey, so Wafa, mungkin kita tahu yang Wafa famous dengan satu gelaran iaitu gadis berdagu belah. Ya. Okey, cuba kita tengok dagu Wafa. Jap. Ini belah ori. Kita suruh abang cek jap. Abang kameraman kita cek dagu tu belah muka. Muka nak kena cek dia punya dagu. Pelan-pelan zoom. Zik. Oi, betul lah Zik. Memang itu bukan make up effect ke apa ke? Memang kalau tak ada make up pun memang dagu belah. Ya, betul. Sama lah kita. Kena pegang. Engkau lebih kepada yang watak dalam The Simpsons tu. Okey, jadi bila orang dah kenal awak dengan dagu belah tu, awak pun rasa selesa dan sekarang kita tengok follower dia pun dah makin ramai kan. Jadi yalah bila dah bergelar sebagai seorang penyanyi ni macam mana kat media sosial? Saya tengok ramai juga orang duk kacau awak ni. Ya, Antaranya kau lah. Aku tak. Aku tengok je. Tengok je. Ya, betul. Betul lah. So macam mana, susah tak? Sebelum ni awak rasa macam jadi penyanyi ni best lah. Jadi Tapi ada bila single ni best. dah jadi ni ramai pula orang kacau. Macam mana? Bagi saya tak payah layan lah. Tak payah layan. Kalau layan sakit kepala kan? Just tak apa. Biar je. Biar je. Tapi adakah awak dikenali kat social media tu sebab menyanyi ataupun sebab dagu belah? Saya pun tak pasti. Yang saya tahu, saya memang daripada awal menyanyi. Mungkin daripada menyanyi lah. Banyak cover lah kat social media, banyak cover. Cover lagu. Banyak sebab Wafa boleh menyanyi dalam lagu Cina, Thailand, Filipin. Wow. Okey, Zik, kita ambil satu bahasa. Okey, kita pilih Kita pilih Dia macam dekat TikTok. Okey, kita minta Thailand. Thailand. Okey, try. Okey, try. ข้าจงขาดเธอไปทำไมเลยใครเย็ดแล้วป่าเราจนป่านนี้ยังไม่มี Hui, แล้ว macam lepak kat Pattaya. Dah kita boleh nak merentas negara kan? Dah lama kita minta Filipin. Filipin Jangan confuse, jangan Saya confuse. semua tahu. Okey. Anakku sayo sa inaman ako sa inamati kuang sanuari. Keliru lah. Keliru apa? Sebab macam-macam bahasa dia boleh nyanyi ni. Bagus ni. Boleh Bagus. menyanyi je. Bercakap cuma Chinese, bahasa Cina. Oh, awak boleh cakap Mandarin? Ya. Oh, lagi dahsyat ni. Wow. Wafa bukan setakat dagu belah. Betul. Kan? Dia punya bahasa tu pun berbelah-belah. Ada banyak belah. Saya dapat rasakan bahawa peluang dia besar Zik. Betul. Sebagai seorang penyanyi, bila boleh nyanyi dalam banyak bahasa, saya rasa lebih ramai orang boleh terima lah. Ya, betul. Jadi Wafa berada di mana? Di Thailand ke? Filipin ke? Di China?
Pakistan kot. tak, raya kat Penang. Dari kat Penang. Okey, Instagramnya mungkin kita nak tengok awak Okey. cover lagu. Boleh? Wafarina Roslan. Wafarina Roslan. Tu. Ya. Tak follow by Haziq. Saya dah follow. Saya dah follow belum? Ha? Follow by Muaz nak follow. Muaz belum follow lagi. Tak apa, nanti kita cari. kita follow, nanti kita follow. Alright. Boleh, Okey, Wafa mungkin esok nak raya. Ha. Kan. Ya, betul. Peminat-peminat Wafa ataupun apa nama fan club dia? Wafarina Rangers. Wafarina Rangers. Nampak? Wafarina. Selalu aku dengar Rangers Pink, Rangers Biru. Ni Wafarina Rangers. Okey, Wafa, silakan ucapan hari raya untuk peminat-peminat Wafa. Wafa Rangers. Okay, Wafa nak ucapkan selamat Hari Raya untuk kepada semua peminat dan firstly untuk Rangers lah kan. Dan kepada yang semua menonton, kepada yang tak boleh nak balik kampung tu jangan sedih kan. Jangan sedih. Yalah. Tak apa, tahun depan boleh. Kan. Betul. Sepanjang PKP ni kita kenalah duduk rumah kan. Kalau boleh, itulah. Baik Jumpa je dia dengan- punya ucapan kan. Semua kat rumah tu baik-baiklah kan. Okey. Jadi kita akan bersama dengan Wafa lagi. Ada. Satu Wafa lagu je tak cukup Zee. Alang-alang ni dah datang kita kena nyanyi Kita banyak minta lagu raya. Boleh, Kita tak ada kita masalah. minta Wafa nyanyi lagu raya. Kita let boleh. lo sebab sekarang ni kita tanya Wafa. Wafa ada buat pembelian online tak sepanjang PKP? Ada tak beli apa-apa online? Beli online. Pernah? Dia pernah kan? Pernah kan? Masih pernah kan? Ya. Sebab kita nak cerita dengan anda jugalah. Pasal post Malaysia di mana Okey. kita tahu bila beli online ni memang mesti kita ingat yang macam bisnes post Malaysia ni mesti masyuk ni. Sebab apa? Sebab ramai orang beli online. Tapi perniagaan tidak sebaik yang disangka. Itu adalah Post Malaysia punya kenyataan lah yang dikeluarkan dekat Facebook semalam. Walaupun terdapat tanggapan orang ramai bahawa lonjakan jumlah bukusan semasa PKP menunjukkan bahawa perniagaan adalah baik untuk Post Malaysia, sebenarnya ia tidak seperti yang disangka, Muaz. Ia tidak cukup untuk mengatasi impak keseluruhan yang disebabkan oleh pandemik ini terhadap Post Malaysia. Walaupun terjejas dengan situasi pandemik COVID-19, pihak syarikat masih menjaga kebajikan lebih 15,000 pekerja mereka. Jadi 15,000 pekerja itu masih lagi bekerja, masih lagi dijaga kebajikan mereka. Okey, ini saya rasa susulan ada berita viral mengenai seorang staf dari Post Malaysia yang tak dapat bonus dan sebagainya. Ramai netizen-netizen yang bagi tahu kenapa tak diberikan. Jadi diorang Bang Haziq cakaplah, diorang rasa Post Malaysia ni dah banyak keuntungan. Diorang rasa. Tapi jom kita nak dengarkan penjelasannya. Hari ini kita bersama dengan seseorang Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Post Malaysia sendiri iaitu Encik Said Mat Najib Said Mat Noor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, kita boleh panggil Encik Said ya? Ya, boleh. Okey, Encik Said. Mungkin kita nak tanya Encik Said mengenai bagaimana keadaan kan di setiap pos Malaysia semasa Perintah Kawalan Pergerakan ni. Adakah memang sangat sibuk ataupun macam hari biasa sebelum ini juga? Okay. Sebelum tu, kita kalau lihat dunia kita sekarang ni sedang berusaha untuk menyesuaikan dengan norma baru ataupun the new norm. Okey. Bagi dari segi kehidupan ataupun perniagaan. Post Malaysia tidak berbeza. Banyak pembelian dan perniagaan sekarang ni dilakukan dari telefon bimbit. Betul. Harapan Post Malaysia adalah agar sektor perdagangan, runcit besar atau kecil, dapat dipulihkan cepat. Perdagangan antara sempadan yang sekarang ini tidak boleh dibuat dan antarabangsa dapat bergerak penuh. Dan dipertingkatkan melalui pembukaan ruang udara, laut dan sempadan bagi tujuan perdagangan. Semenjak menghadapi isu pandemik ini, permintaan terhadap sektor hidangan tempatan khususnya kepada Post Malaysia meningkat dengan mendadak. Saya rasa satu Malaysia. Betul. Hasil daripada pembelian kebanyakannya daripada online yang kian bertambah. Ini konsisten satu dunia. Sektor ini penting. Sektor logistik dan pos ini penting dan membolehkan kita kembali ke kemakmuran ekonomi kita. Pelaksanaan ini juga membolehkan syarikat-syarikat perantaran dan logistik. Jadi kita buka balik perantaran dan logistik seperti Post Malaysia boleh beroperasi semula sepenuhnya. Sekarang ni kita tidak berapa sepenuhnya sebab dari luar negara trafik freighter semua tidak boleh masuk buat masa ini.
Dan ini akan menyokong satu jagaan tempatan dan antara bangsa. Baik, Cik Said, mungkin selain daripada itu juga bila kita lihat atas permintaan yang sangat banyak sewaktu ini, mungkin dari segi perancangan penambahbaikan yang akan dilakukan oleh Pos Malaysia? Pos Malaysia sebenarnya kita berhasrat menyelaraskan pertumbuhan syarikat kami seiring dengan perkembangan ekonomi digital. Itu adalah mustahak. Melalui penerapan inovasi atau meningkatkan kecekapan perkhidmatan dan kepuasan perkhidmatan pelanggan ataupun customer service. Pelan pertumbuhan yang agresif adalah perlu supaya syarikat kekal relevan. Ini adalah mustahak. Dalam industri yang mencabar di mana kita lihat lanskap perniagaan boleh berubah begitu cepat disebabkan oleh teknologi dan juga keadaan dunia. Kami akan terus meningkatkan pelaburan di dalam infrastruktur digital dan e-dagang yang menjadi sebahagian besar agenda transformasi syarikat bagi meningkatkan lagi prestasi Pos Malaysia. Proses, kita nak kata satu lagi, proses transformasi Pos Malaysia telah diperkenalkan sejak tahun 2019 dan akan mengambil masa 3 ke 5 tahun. Betul. Dengan tujuan memperbaiki perkhidmatan pelanggan dan mengubah cara Pos Malaysia menjalankan perniagaan agar lebih berkesan dan khususan. Alhamdulillah pada ketika ini usaha kami mula menunjukkan tanda-tanda yang positif. Ya, betul kan. Kalau boleh lepas ni, InsyaAllah. selepas Perintah Kawalan Pergerakan, lepas habis pandemik COVID-19 ni, bisnes akan kembali seperti biasa lah Encik Said ya? Betul, betul. Demi kebaikan semua di Malaysia. Okey. Ya, okey. Jadi mungkin Encik Said, esok dah raya ni Encik Said, mungkin Encik Said ada ucapan untuk semua penyokong-penyokong, mereka-mereka pelanggan-pelanggan yang menggunakan khidmat Pos Malaysia sepanjang PKP, bukan setakat sepanjang PKP, sepanjang Pos Malaysia ada di Malaysia ni. Saya pertama sekali ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, Mahal Raya dan Batin. Kami di Pos Malaysia ini sentiasa akan berubah dan memperbaiki kepuasan perkhidmatan pelanggan untuk anda semua. Itu yang paling mustahak pada saya. Baik, terima kasih sekali lagi Encik Said Muhammad Najib Said Muhammad Noor yang bersama dengan kita. Kita rasa begitu kiranya penjelasan tadi sedikit sebanyak memberitahulah mengenai perkembangan terkini Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Pos Malaysia. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Said. Selamat Hari Raya Encik Said. Assalamualaikum. Okey. Baik Zik. Alright. Sekarang ni kita ada satu video viral yang kita nak kongsikan kepada anda. Ada satu aksi kejar-mengejar. Itu bukannya syuting. Betul. Bukannya lakonan. Tapi ini real. Adalah real. Ada satu video yang tersebar dekat media sosial baru-baru ni. Ada seorang anggota polis yang menaiki motosikal yang difahamkan mengejar kenderaan tersebut selepas suspek tak memberhentikan kenderaan. Okey. Walaupun diarah suruh berhenti. Dan kejadian ini berlaku dekat Jalan Genting Kelang, Setapak. Suspek cuba melarikan diri dan cuba untuk melanggar anggota polis tersebut dan membahayakan pengguna jalan raya yang lain dalam keadaan yang memang agak sibuk. Walaupun berjaya menghampiri kereta suspek tapi tak dapat nak diberhentikan. Tengok, anggota polis tersebut sedang mengejar tapi tak dapat nak memberhentikan kereta tu sebab memang sangat sesak masa tu. Betul. Jadi anggota polis tersebut cuba untuk mengikut jalan lain, nak menghalang tapi tetap kereta tu mencuba juga cari jalan lain nak meloloskan diri, tapi polis tersebut telah pun melepaskan satu tembakan dekat tayar kereta tersebut tapi still dia jalan. Betul. Ya. Dan berjaya meloloskan diri dan meninggalkan kenderaannya dekat Lebuhraya Duke. Dan dia dah larilah. Dan pihak polis turut menemui dadah jenis syabu dekat dalam kenderaan itu sebenarnya. That's why dia lari-lari, dia takut. Jadi sebab tu kita dah dapat jawapannya sebab ada dua video. Satu video yang mana nampak kereta ni diberhentikan dan suspek 2 orang lari ke kawasan perumahan. Jadi kita harapkan siasatan akan terus dijalankan dan apa-apa pun itulah dia tindakan berani pihak polis kita yang sentiasa menjaga keselamatan negara kita dan melakukan apa saja yang perlu. Dan kejap lagi kita akan kembali semula seperti yang kami kabarkan tadi mengenai zakat ini. Penting ni walaupun kita dah berada di hujung-hujung Ramadan ni kena tunaikan zakat. Stand by info anda sebab kita nak ajar cara anda untuk bayar zakat online. Alright, kita berehat seketika kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Okey? Ni aku ajar kau cara ni. Macam mana? Pejam
celik ke jam celik, esok dah nak raya. Excited tak? Walaupun raya kali ni dah tak sama macam tahun-tahun lepas, tapi rumah kita kena nampak bersih, kemas dan teratur kan? Cakap pasal kemas dan teratur, baju dekat dalam almari korang tu dah kemas ke belum? Mesti belum. So hari ni, Hani nak ajar semua penonton Borak Kopi Tiam cara-cara lipat baju dengan mudah dan senang. Lepas ni, tak payahlah ambil masa lagi nak lipat baju. Yang lelaki kat luar tu semua, jangan tengok je. Ambil masa ni untuk tunjuk dekat yang lain yang korang pun boleh. Hani lipat baju biar Kokok yang explain. Pertama, pegang sedikit bahu baju dan di tengah baju. Kemudian, tarik bahagian bahu baju ke bawah sambil tarik bahagian tengah baju ke belakang. Kemaskan lipatan tersebut dan siap. Tak sempat nak tengok. Okey, jom kita ulang. Cara lipatan baju yang Hani tunjuk tadi tu mudah dan cepat kan? So sekarang ni Hani nak cabar diri Hani pula. Hani nak tengok dalam masa 1 minit berapa banyak baju yang Hani boleh lipat. Lagi banyak baju yang kita boleh lipat, lagi banyaklah kerja lain yang kita boleh buat. Betul tak? So tak adalah kita buang masa untuk lipat baju. Agak-agak berapa banyak baju Hani boleh lipat. Wah, Hani berjaya lipat 6 helai baju. Banyak tu. Korang tunggu apa lagi? Pergilah lipat baju tu. 6 baju dalam masa seminit, maknanya 10 saat satu baju lah. Okey, hebatlah Hani yang merupakan kita punya wartawan pelatih kita. Dia ajar benda yang senang. Tapi kita sebagai lelaki senang dah. Mek, aku ajar buka baju kau. Tak, buka baju kau. Oh, okey. Tak, lelaki kita senang je. Kena royok letak je. Sebab apa nak lipat betul-betul? Nanti kita pakai balik baju tu. Kena dah lipat betul. Kau nak gosok baju tu. Lepas dah gedut-gedut. Malas lah nak lipat-lipat letih. Nampak? Inilah jenis-jenis suara-suara orang yang malas bayar zakat. Inilah dia. Bukan main mudah lagi. Sabar, aku live. Bukan main mudah jatuh hukum manusia ni. Tak. Sekarang tu apa yang kau tunjuk tu? Oh tak, sebenarnya ini kita punya contoh kita nak bayar zakat menerusi aplikasi yang cepat, mudah dan juga selamat. Okey. Aku rasa kalau kau cerita orang tak percaya. Baik, kita minta Ustaz Ahmad Syukri Yusof yang cerita dengan kita. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sila ambil hand sanitizer Ustaz. Gitu. Sekarang kalau bergaya pun macam ni, bukan bagi kuih raya. Sila ambil hand Silakan sanitizer. Ustaz. Okey. Baru boleh buat. Ke sana sikit Muaz. Gitu. Bergerak kita. Ke sana, ke sini, ke sana. Okey. Ustaz, mungkin kita setiap tahun benda yang kita kena cerita, benda yang kita kena bayar, benda yang kita kena buat wajib mengikut rukun Islam adalah bayar zakat. Jadi bila dah bulan puasa ni kita kena bayar zakat fitrah. Betul. Jadi mungkin kita nak tahulah, mungkin ramai dah tahu juga apa itu zakat fitrah. Tapi mungkin Ustaz boleh cerita dulu maksud sebenar zakat fitrah tu. Zakat fitrah seperti mana yang kita tahu, dia ada kaitan dengan ibadah puasa yang kita lakukan. Betul. Maknanya tak akan wujud zakat fitrah kalau tak ada puasa. Yang kedua, kalau kita tengok perkataan zakat fitrah. Jadi perkataan fitrah itu menjadi perbincangan. Apa maksud fitrah tu? Yang pertama, fitrah itu ialah sebab kita pada hari raya kita akan berbuka, kita tidak berpuasa. Iaitu dikatakan bahawa zakat fitrah wajib kerana kita berpuasa dan
kemuncaknya ialah kita berhari raya. Betul. Yang kedua, fitrah itu maksudnya dalam bahasa Arab al-khilqah. Khilqah ni kejadian manusia. Jadi atas setiap manusia tu dalam bulan Ramadan dia kena bayar zakat fitrah di atas zakat badan ataupun zakat atas peribadi dia. Satu lagi zakat harta kan. Betul. Yang tu cerita lain lah, zakat harta, zakat pendapatan. Jadi yang penting saya nak sebut di situ ialah hubungan di antara puasa dengan zakat fitrah itu. Jadi Ustaz, bila sebut mengenai zakat fitrah ni, saya rasa rata-rata tahulah berapa bayaran dia, macam mana nak bayar dan sebagainya. Betul. Cuma yang menjadi masalahnya, orang ramai bertanya, zakat fitrah ni macam mana disalurkan kepada orang yang memerlukan? Adakah mereka yang layak tu bagaimana dari segi pecahannya Ustaz? Tu kadang-kadang sebab dah bayar dia nak tahu ke mana duit dia pergi Ustaz kan? Pecahan macam semua kita tahulah, asnaf yang 8, fakir, miskin, orang yang berhutang, 8 golongan itu. Cuma fokus kalau dalam zakat fitrah ni dia lebih kepada fakir dan miskin. Ada beza di antara fakir dan miskin. Ada juga orang tanya apa beza fakir miskin, kadang-kadang kita sebut sama je fakir dan miskin. Sekalikan je. Maknanya fakir tu dia lebih memerlukan daripada miskin. Contoh, kalau fakir katalah keperluan dia RM10, dia ada hanya RM2 saja. Itu fakir. Miskin umpamanya keperluan RM10, dia ada RM6. Jadi maknanya fakir lebih memerlukan daripada golongan miskin. Tetapi bagusnya di Malaysia ni kita ada sistem semua bayaran zakat harta, zakat fitrah ni kita bayar kepada pihak berwajib, kepada pusat zakat, kepada Majlis Agama Islam. Jadi tak timbul apa-apa isu lah. Mereka akan agihkan berdasarkan asnaf yang 8. Alright. Jadi macam tadi sebelum kita live tadi Ustaz, saya dengan Muaz adalah borak pasal dalam rukun Islam kita ada satu rukun Islam iaitu menunaikan zakat. Betul. Jadi menunaikan zakat dalam rukun Islam tu adakah menunaikan zakat fitrah saja ataupun merangkumi semua zakat? Maksud zakat yang dalam hukum Islam itu ataupun rukun Islam itu ialah zakat harta. Zakat yang kita keluarkan dalam bentuk kewajipan harta yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Sebab kita kena ingat, kalau zakat harta, zakat pendapatan ini hanya orang tertentu, maknanya minimalnya 15,000 dia punya lebihan dia. Maknanya zakat itu betul-betul atas harta. Adapun zakat fitrah dia lebih kepada individu tadi. Mungkin dia pendapatan tak banyak pun, tapi untuk RM7, untuk RM5 setiap tahun dia ada kemampuan. Jarang kita jumpa orang tak mampu sampai ke tahap zakat fitrah. Tapi kalau kita nak kata langsung tak ada pun tak ada juga. Betul. Tapi kebanyakannya mampu untuk membayar zakat fitrah. Jadi kedua-duanya wajib lah kira. Wajib, dua-duanya wajib. Dan kedua-duanya zakat fitrah dan juga zakat harta diwajibkan pada tahun 2 Hijrah, tahun yang sama. Okey. Baik Ustaz, selain itu juga sekarang kemudahan untuk bayar secara online. Kita pun dalam tempoh PKPB ni kan. Jadi orang tak boleh nak berjumpa dengan Amil. Dulu semua orang tahu dah kita nak salam. Nak salam. Ni kalau boleh sebenarnya dulu dah ada online. Tapi nak salam. Nak dapat dia punya feel tu Ustaz. Dia guna perkataan feel tu. Feel. Saya nak dapat feel. Kalau kan? tak jumpa Amil tu rasa macam tak bayar zakat. Macam tak bayar zakat. Betul. Jadi sekarang ni online lebih mudah Ustaz Jadi bagaimana caranya? Online lebih mudah dan lebih saya rasa dalam waktu inilah, waktu PKPB pun ini lebih sesuai pun lebih senang untuk kita membayar di talian ataupun secara online. Dan untuk rekod kita di PPZ ni sendiri pun kita kalau tahun lepas untuk PPZ sebagai contoh untuk online ni 400,000 je. Tapi hari ini kita dah cecah pagi ni sampai 4.5 juta. Wow. 10 kali ganda. 10 kali ganda. Jadi itu nak menggambarkan bahawa masyarakat mungkin hati tu berat juga kot sebab nak jumpa Amir, tapi dah inilah pilihan yang ada dan tak ada masalah pun. Betul. Ada juga apa nama ni Aziz orang tanya, akad tak ada. Doa tak ada. Dapat resit. resit dah kena print pula. Kemudian pula tu. Jadi timbul biar betul. Tapi sebenarnya dia syarat sah zakat fitrah ni iaitu kita niat ini kita nak bayar zakat fitrah, yang kedua kita bagi duit. Itu je. Jadi kalau online ni bila kita nak bayar memang kita akan baca juga inilah zakat fitrah. Tapi kena baca sendirilah. Fitrah RM7 ke RM5 ke. Lepas tu sebelum kita print receipt tu
dia akan doakan pula. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kamu. Tapi kena baca sendirilah. Biasa ambil yang baca. Kena kerja lebih sikitlah. Alright. Tapi macam yang Ustaz cakap dengan tadi, nak bayar online ni macam ragu-ragu. Jangan risau. Ini cara-caranya Ustaz. Mungkin sambil saya pegang ni Ustaz boleh cerita macam mana cara-caranya. Cara dia senang sangat. Kita pergi dekat fitrah.zakat.com.my dan kita minimalkan apa yang patut kita penuh. Nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon, email dan berapa orang. Kalau seorang RM7, kalau dua orang RM14. Kemudian dia akan keluarkan resit, dia akan terus hantar kepada email kita. Dan resit ini diterima oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Maknanya email ini yang kita isi adalah email yang kita nak dihantar resit ke mana lah. Sudah saja kita bayar, terus dia akan hantar pada email kita. Dan ada pilihan tu boleh. Untuk harga kita nak ikut beras tu, kemampuan? Kita di wilayah kita ada yang harga RM5, kita ada yang harga RM7. Oh, RM5. Jadi terpulang kepada pembayar kita lah. Ya, kalau bayar lebih kan. Ada lebih. Alhamdulillah. Macam Haziq ni sesuai bayar lebih. Sesuai. Saya tekan sekarang. Dia Ustaz, saya tekan kali. sekarang. Dia sesuai Kali 10 terus. Kali 10 terus. Tapi tak ada masalah Ustaz sebenarnya. Ada orang macam kita, saya dah pernah bayar dah itu awal bulan. Tapi sebenarnya kita boleh je bayar banyak kali Ustaz kan? Dia sebenarnya dari sudut kewajipan kita bayar sekali lah. Maknanya kalau kita bayar lebih dia akan jadi sunat. Maknanya itu kebaikan-kebaikan yang kita buat. Cuma kalau boleh kita tak nak buat last minute lah. Last minute tak nak lah kan. Kalau boleh kita sekarang pun dah boleh kan. Betul. Tapi cakap pasal last minute ni Ustaz. Bila paling last kali orang boleh tekan nak bayar ni? Selalu boleh daripada orang kata sebelum nak semayang ni, semayang muka rumah ni keliru. Bila waktu terakhir? Dia. Senang je. Muaz katalah dia solat. Dia imam besar besok ni. Besok imam besar imam nanti. intrim. Dia imam besar, dia akan baca takbir besok dia ni. Besok dia. Tak tahu macam mana jadi, tak tahu lah. Ada dah print text dah. Jadi kalau solatnya pukul 8.30, sebelum 8.30 boleh. Okey. Sebelum 8.30. Sebelum 8.30. Kalau solat tu pukul 8, sebelum pukul 8. Waktu afdal. Tapi bagi kami yang di PPZ ni kalau boleh jangan buat macam tu lah. Takut jam. Ada kebarangkalian tak jam? Wallahualam itu bimbang tu. Jadi sekarang pun dah boleh lepas program ni, Muaz dah boleh mulakan untuk kita laksanakan kewajipan. Sekarang sekarang. Sambil tengok Borak Kopitiam ni, Ustaz cerita tadi cara ni macam mana. Caranya tekan fitrah.zakat.com.my, tekan sekarang, tekan kat telefon. Ikut. Lepas tu isi. Isi nama, isi nombor kad pengenalan, nombor telefon, email yang nak dihantar resit tersebut dan juga berapa orang yang nak bayar. Contoh dalam keluarga tu anak ada 3, isteri seorang kan. So ada 4 orang, campur dia. Isteri seorang, kalau ada 2 bayar sekali lah masuk. Yelah, buat tanya pula. Habis kau nak abaikan isteri kedua? Tanya apa perkara tu? Tak ada. Tanyalah juga. Ini untuk yang isteri 2, kita isteri 1 relax. Kita relax. Saja. Dia kalau seorang ni memang macam tu bunyi kecoh. Sebab seorang. Itu bunyi kecoh tu. Kalau bunyi 2 senyap Ustaz. Kalau 2 senyap je relax. Kalau boleh tak nak bagi tahu orang. Okey Ustaz, bila dah buat ni cantik. Allah lupa pula. Saya duduk Terengganu. Tapi saya dah termasuk pula ada ni PPZ ni. Kalau dah terbayar tak ada masalah. Tapi setiap negeri sebenarnya dia ada online masing-masing. Tapi kita beri ruang ini kepada yang ada kesukaran dan sebagainya. Sebab kita kena ingat yang paling afdal kalau kata ulama tempat kita tinggal. Ataupun di mana kita beraya. Kita malam tu di mana kita menginap. Maksud sekarang sebab tu barangkali tahun ni kita pun nampak lebih banyak sebab ramai tak balik kampung. Sebab ramai juga dia akan bayar di kampung. Betul. Yang orang Terengganu bayar di Terengganu, orang yang Johor bayar di Johor. Tahun ni semua termenung belakang rumah. Jadi bayar tu tempat mereka tinggal. Tapi macam mana pula kalau yang di overseas Ustaz? Yang berada dekat UK, yang berada dekat Australia? Paling afdal tempat dia tinggal. Maknanya Australia dia bayar di Australia, online di Australia lah. Kalau ada pusat zakat Australia, saya tak tahu ni. Bayar di Australia. Tapi malas lah, payahlah nak cari nak bayar Malaysia lah. Kat PPZ senang dah tahu dah. fitrah.zakat.com.my. Pergi je. Kan? Bayar je. Kalau tukar duit pun berapa sangat? Diorang kat overseas bayar RM1. Bayar RM1. Yalah banyak-banyak kali lah bayar. Boleh bayar lebih sikit. Setuju. Setuju. Kan? Betul. Jadi itulah dia. Tapi kan Ustaz, macam kita cakap pasal last minute tadi. Sekarang ni sebelum kita nak masuk last corner ni, dah 4.5 juta orang yang bayar dekat PPZ. 4.5 jumlahnya. Hampir 160,000 orang. Okey kan. Jadi mungkin Ustaz boleh cerita statistik sikit. Normalnya berapa ramai yang bayar last minute ni Ustaz? Last minute saya ingat dalam 25% bayar last minute. 25% daripada sebenarnya tak sampai separuh lagi lah. Tak sampai separuh. Sebab sekarang dulu memanglah last minute apa semua
semua. Sekarang masyarakat dah mudah. Ada telefon satu, Betul. ya kan? Tengok. Tidak tak Beli tak tahu online buat apa boleh, je. bayar zakat takkan tak boleh. Tadi kata kan, dengan pos Malaysia tadi kan, laju je. Okey, Ustaz, Ini kena laju satu juga. lagi Ustaz, kalau kita nak pergi ke kaunter juga sebab difahamkan memang ada kaunter dibuka, ini khusus untuk mereka yang tak ada akses untuk online dan sebagainya. Betul. Apa SOP tu Ustaz? Saya ada nampak juga antaranya Amir kena berumur yang muda Ustaz. Betul. Kan? Apa lagi SOP dia yang tak lain? boleh umur tua. Jadi dia punya sebenarnya kalau kena penyakit ni tak kira umur kan. Betul. Tapi ini langkah Langkah-langkah hati-hati. SOP lah. Maknanya kalau kita pergi kaunter mesti adalah sanitizer ni. Okey. Apalah meninyah kuman ni yang kita kena gunakan. Kita pakai penutup muka dan kita punya kaki tangan pun ada jarak, dan sekarang ni kita tambah dengan cermin satu lagi. Sebab dia agak jauh Muaz. Dia macam ni jauh macam ni. Tapi orang ni dah lama tabiat duk salam hulur juga. Kita buat macam ni lah Muaz. Terpaksa tolak lah. Sombong. Bukannya kita sombong. Sombong Amel tu nak salam tak boleh. Belagak Dia dah pula biasa. Amel. Belagak pula dah kita bayar. Terus viral kan. Maksudnya ada sudut cara duduk, semua langkah-langkah tu kita jagalah. Sebab Muaz mungkin Muaz kata tadi sebab mungkin orang tu tak mesra IT dia susah, tapi ada juga kita akui ni yang masyarakat ni memang dia pilih kaunter. Sejak dia dah 20 tahun dulu memang dia pergi kaunter. Betul. Sebab Feel tu lah. feel itu. Jadi kita pun tak boleh nak kata nak tutup. Peringkat awal memang kita tak buka, tapi bila dapat kebenaran daripada MKN, kita buka. Hari pertama, hari kedua tak ada orang lagi, tapi lepas hari ketiga kembali macam asal balik. Sambutan sangat hebat. Alhamdulillah. Adakah semua kaunter dibuka ataupun beberapa saja yang dibuka? Kita tutup hanya yang UTC saja. Yang lain semua kita buka. So, UTC semua kan? Ya, dalam tu? semua kita buka. Alright, jadi itulah dia penjelasan kita mengenai zakat yang perlu kita tunaikan sebelum raya. Sebelum raya esok. Sebelum raya. Maknanya dalam bahasa mudahnya bertindak sekarang. Macam Haziq gesa tadi, tapi bukan macam gesa tadi, macam paksa. Macam paksa. Tapi baguslah. Baguslah. Ustaz, jadi di kesempatan ini Ustaz, ucapan raya lah kepada semua yang sedang menonton kita mewakili PBZ mungkin. Peminat Ustaz lah. Ada. Ustaz Ahmad Syukri punya fan club. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua pembayar zakat, kepada semua sahabat-sahabat. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat rayakan Aidilfitri dalam norma baru ini, tetapi kita tetap rasa ceria, kita tetap rasa bahagia, dan insya-Allah Allah Taala terima amalan kita sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu Wa Taala ampuni segala dosa-dosa dan juga kesalahan kita. Sekali lagi jangan lupa fitrah.zakat.com.my untuk kita tunaikan zakat fitrah kita lah sekarang ini. Alhamdulillah. Ni Ustaz paksa dah tu. Jadi bayarlah. Dan kalau anda sambil-sambil bayar tu kan, terbuka Instagram. Follow IG Ustaz. IG Ustaz, apa Ustaz IG? IG saya Ustaz Syukri Yusof. Ustaz Syukri Yusof. Ada double F Ustaz. Double F. Betul. Sekali tu. Pergi itu bukan untuk minta diskaun lah ya. Tak boleh minta diskaun kat IG. Ini kena follow apa Ustaz ada update macam-macam kat sana. Kalau ada orang nak tanya Ustaz pasal zakat apa boleh, DM boleh, Ustaz? boleh. Boleh. Jadi M je Ustaz untuk dapatkan kepastian lagi, mungkin ada apa-apa yang anda ragu-ragu pasal zakat. Alright. Jadi Ustaz, tadi kan Ustaz ada tunjuk macam mana dekat kaunter SOP menjaga kan? Ya. Ada satu kafe dekat Jerman ni. Jauh. Ustaz. Dia ada cara dia tersendiri untuk buat social distancing. Okey. Macam tadi dekat zakat dia dah ada letak macam apa? Cermin. Ada cermin kan? Ya. Tapi di kafe ni dia lain sikit sebab dia letak macam ala-ala orang pakai helikopter punya bilah tu. Topi helikopter. Kalau anda tengok tu, siapa-siapa yang makan kat kafe tersebut, dia kena pakai topi helikopter tu untuk jaga jarak. Supaya orang semua tak dekat lah. Dia maknanya dia punya jarak helikopter memang tu ngam-ngam 1 meter. Okay. Jadi dia punya cara tu memang nampak kelakar. Nampak macam cerita Doraemon pula. Pakai topi helikopter. Tapi ini adalah satu cara yang agak baik jugalah. Sambil-sambil mereka mengawal orang. Betul. Sebab ini salah satu cara. Kalau nak ke depan kan tak boleh terkena orang tu, dan difahamkan ianya dibuka ataupun dibuat sebenarnya untuk awal-awal pembukaan kafe tersebut. Akan tetapi mungkin boleh diteruskan. Ini sebagai satu contoh yang baik untuk kita jarakkan antara kita, okey? Ya, betul. Alright. Cakap pasal jarak.
raya ni kita kena jaga jarak disebabkan PKPB. Tapi adakah bila kita jaga jarak ni silaturahim tu akan terputus? Tidak mungkin, kerana silaturahim tu kalau hebat, buatlah macam mana pun, kita akan sentiasa berhubungan antara satu sama lain. Ya, apa kata kita bersama dengan Ustazah Asni Abu Mansur sekarang ni yang berada di rumah sambil video call dengan kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haziq, apa khabar? Baik, Ustazah. Lama tak jumpa Ustazah. Itulah lama tak kenakan Haziq ni. Allah. Ustazah, salam perkenalan. Saya Muaz. Mentang-mentanglah dah kawan lama dengan Haziq. Saya sebagai yang paling junior kat sini, Ustazah. Ya, Muaz, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Ustazah, sebelum kita bertanya pasal silaturahim raya ni, Ustazah raya di mana? Saya raya di Bangi saja. Tak dapat balik kampung, tapi alhamdulillah mak saya dengan saya lah. Alhamdulillah. Kan sempatlah sebelum PKP mak Ustazah berada di rumah Ustazah. Memang di rumah lah, tak pergi mana-mana, tapi tak balik kampung rumah mak lah. Okey Ustazah. Tapi mak dengan saya. Alhamdulillah. Alright. Alhamdulillah. Kalau tadi kita dah bercerita pasal zakat. Okey. Tapi sekarang kita nak bercerita pasal Raya Aidilfitri. Mungkin kita semua memang tahu raya ni adalah untuk kita sambut hari kemenangan disebabkan kita berpuasa. Tapi raya tahun ni lain sikit. Sampai ada yang kata macam tak nak sambutlah raya tahun ni. Tak nak beli baju raya lah, tak nak beli kuih raya lah, nak duduk rumah je Ustazah. Jadi mungkin Ustazah boleh cerita maksud sebenar apa itu Raya Aidilfitri? Kenapa kita kena sambut Raya Aidilfitri Ustazah? Baik, kenapa kita kena sambut Raya Aidilfitri? Kerana itu satu sunnah daripada Rasulullah SAW. Sambut tu tidak berertinya kita kena ada kuih raya, tidak semestinya ada baju baru. Sambut itu adalah dengan rasa meraihkan keseronokan, kerana Rasulullah SAW sendiri menzahirkan kegembiraan untuk meraihkan Aidilfitri. Rasulullah memakai baju yang terbaik yang dia ada. Jadi sebab itu tak semestinya kita pakai baju baru. Jadi PKP ni mengajar kita tentang betul-betul nak macam mana ikut sunnah Rasulullah. Hari raya tu pakailah dan raikan dan cari baju yang terbaik yang kita ada. Katakan macam Haziq ada baju 8 almari, Muaz ada 5 almari. 8 almari banyak. Baju sponsor. Baju sponsor kopi tiam pun banyak kan yang dapat, contohlah kan. Jadi pakailah yang ada yang terbaik, tak perlulah beli yang baru. Itu maksudnya. Jadi sampai cakap tak nak raikan tu, kita kena raikan kerana ikut sunnah Nabi SAW untuk rasa gembira. Sebab ada dua rasa yang sahabat-sahabat rasa. Pertama, kena raikan fitrah, kemenangan sebulan proses Ramadan ini untuk melahirkan kita jadi insan yang lebih baik dan kita raikan. Jadi sahabat-sahabat dulu memang dia sedih dan menangis, dalam masa yang sama juga dia meraihkan Aidilfitri. Ya, walaupun dalam keadaan sedih tapi mereka tetap meraihkan sebab dah 30 hari berpuasa tu kan Ustazah kan? Betul, dah 30 hari kita dapat tunaikan perintah Allah. Allah kata you jangan puasa. Jangan makan, kena puasa. Dan kita ikut perintah Allah. Sebulan kot manusia tahan makan, nafsu makan apa semua kerana meraihkan perintah Allah. Jadi habis saja 30 Ramadan, raya. Betul. Raikanlah. Baik, Ustazah. Dan kalau kita lihat amalan kita di Malaysia ni memang menziarahi rumah ke rumah kalau tahun-tahun sebelumnya. Jadi mungkin Ustazah boleh kongsikan sedikitlah, kadang-kadang kita ni ada kekeliruan. Betul ke waktu Hari Raya Aidilfitri ni wajib untuk kita menziarahi dari rumah ke rumah, Ustazah? Amalan menziarahi ni sebenarnya macam di negara-negara Arab, diorang tak sibuk macam kita pergi raya, Assalamualaikum, hari raya, hari raya. Arab tak ada macam tu. Diorang artinya hari raya ni mereka raikan start pada malam hari raya tu dengan bertakbir. Diorang tak tidur malam sebab takbir. Sepatutnya para ulama juga mengatakan kita raikan hari raya ni bermula pada malam. Malam ni sepatutnya kalau raya besok insya-Allah. Malam ni sepatutnya kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita berjaga kerana takbir. Bukan kerana sibuk untuk kemas-kemas rumah. Kemas rumah pun boleh sambil bertakbir kan. Tapi artinya malam hari raya itu pintu langit, pintu taubat, pintu keampunan sedang dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai yang tak rebut peluang ini. Kan ramai yang main bunga api, main mercun. Betul.
sebagaimana kita menanti Lailatul Qadar, dan begitulah sepatutnya malam hari raya ini kita meraihkan dengan amalan bertakbir. Itulah kemenangan untuk kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita menang untuk melawan nafsu, kita menang untuk meraihkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wow. Dan pagi raya tu ziarah menziarahi ini, tapi itu satu amalan yang bagus. Sangat baik meraihkan silaturahmi, meraihkan ukhuwah. Cuma dalam keadaan sekarang ni, kita pandai-pandailah bawa diri. Jangan sampai kata apa, bila kerajaan dah perintahkan untuk kita tak boleh berkumpul lebih pada 20 orang, kita raihkan pula perintah daripada pemerintah kita. InsyaAllah. Dan tahun ini ramai yang sedih juga tak dapat nak balik beraya dengan keluarga, Ustazah. Kan? Betul. Ada yang memang menangis-nangis. Tak pernah raya dekat KL. Tahun ni raya dekat KL. Ya, kan? Tak pernah berjauhan dengan keluarga. Tak dapat nak salam pagi raya. Tahun ni tak dapat nak salam. Ya. Tapi mungkin pernah tak perkara sebegini terjadi semasa zaman Rasulullah SAW? Perayaan tu tak dapat nak bertemu dengan keluarga. Macam saya cakap tadi, mereka tidak meraihkan hari raya ni macam kita. Masak lemang, masak ketupat. Dia orang tak macam kita. Jadi artinya pagi raya tu, daripada start malam raya dia orang dah raihkan dengan takbir. Pagi raya berbondong-bondonglah mereka untuk pergi solat sunat Aidilfitri. Itu je lah. Ya? Cuma itu je. Faham. Amalan ziarah menziarahi ini sebenarnya telah dihidupkan oleh bangsa Melayu. Tapi amalan ini sangat indah sebenarnya. Sangat-sangat indah. Dan sebenarnya Rasulullah memang sudah dakwah bahawa siapa di antara kamu hari ini yang ziarah orang sakit, Abu Bakar kata saya. Siapa di antara kamu hari ini yang pergi hantar jenazah ke kubur, Abu Bakar kata saya. Siapa di antara kamu dah sedekah hari ini, saya. Siapa di antara kamu dah ziarah saudara mara hari ini, saya. Maka Rasulullah cakap beritahu, bersaksilah bahawa siapa yang buat amalan-amalan ini akan masuk syurga. Jadi, bila kita ziarah menziarahi ini adalah satu amalan untuk merapatkan silaturahim dan dia tidak salah. Cuma salahnya dalam keadaan sekarang lah. Salahnya dalam keadaan sekarang. Okey, dah jadi kata tak memang boleh ziarah pergi. menziarahi ini kalau tak salah memang diraihkan oleh Rasulullah SAW. Okey. Baik. Tapi Ustazah ada sebut tadi pasal ziarah kubur. Selalunya Ustazah, raya ni memang pagi raya je menjadi kebiasaan kot rakyat Malaysia akan pergi menziarahi kubur-kubur insan tersayang yang telah pergi meninggalkan kita. Jadi untuk tahun ini mungkin telah pun dinasihatkan supaya kurangkan dan tak dibenarkan pun untuk sesetengah negeri kan. Ya. Jadi mungkin Ustazah nak bagi tahu, adakah untuk ziarah ni sebenarnya tidak wajib pun pagi raya, bila-bila sebenarnya boleh Ustazah? Bila-bila boleh. Cuma kadang-kadang kita ni terlalu mengadatkan pagi raya mesti pergi kubur. Sampai jumpa jodoh lah kat kubur. Sebab ramainya orang kat sana. Dah lawa-lawa pergi kubur pakai samping, pakai songkok tinggi. Jumpa jodoh lah kat kubur. Dah kahwin. Sampai dah kahwin. Jumpa jodoh di mana? Di tanah perkuburan. Jadi sepatutnya kita ziarahlah yang hidup dulu. Yang hidup ada kan. Tapi tak salah, ziarahlah kubur untuk apa kata ingatkan mati. Cuma dalam keadaan sekarang tak sesuai lah. Tapi jangan asal pagi raya je baru nak pergi kubur. Hari lain kita tak nak ziarah kubur arwah ayah, mak kan. Artinya sepatutnya sebagai anak kena selalulah pergi ziarah kalau ada peluang. Kalau boleh jangan tunggu ada peluang dan carilah peluang untuk ziarah mak ayah, arwah mak ayah kita. Ya, bukan pagi raya saja diwajibkan. Setahun ada, takkan bukan setahun. Pagi raya. Setiap setahun tu kan, lama tak tengok, tahun tu bila raya baru nak pergi tengok Betul, sampai jam, jalan nak pergi kubur jam. Yes. Baik, jadi Ustazah mungkin di kesempatan ini juga ialah kita faham ibu dan juga ayah kita ni sangat rindu pada kita. Tapi ialah sebagai ibu juga Ustazah mungkin ada nasihat kepada ibu dan juga ayah kita yang paksa anak-anak ni, kalau kau tak balik mak tak tahu nak cakap apa. Dia bagi ayat dia sikit je. Kalau tak balik mak tak tahu nak buat apa. Tut. Tak apa dia cakap jadi. Kalau kau tak balik kau anak derhaka. Yang tu lagi sakit hati. Jadi macam mana Ustaz? Ustazah. Kita nak bagi tahu ibu dan ayah kita ni. Silakan. Betul. Dalam keadaan macam ni, mak ayah kena faham. Bukan anak tak nak balik, tapi tak boleh balik. Tapi ada mak ayah yang sangat faham sampai dia kata, siapa balik anak derhaka. Jangan bawa kuman untuk aku. Betul. Dah ada poster kat depan rumah.
Betul. Jadi ada yang pasang banner kan, beritahu tiada ziarah menziarahi pada tahun ini kan. Jadi kita kena faham dalam keadaan ini mak ayah, anak-anak, kita kadang-kadang dekat tapi tersekat. Kita kena faham sekarang ini Allah nak mengajar kita untuk mendoakan dari jauh dan belajarlah berpisah-pisah di dunia sebelum kita berpisah untuk selama-lamanya. Wow, Ustazah. Ini proses. Ini proses untuk kita belajar. Satu ayat yang sangat padat Ustazah bagi. Kan? Belajarlah untuk berpisah di dunia sebelum kita berpisah selamanya. Kan kalau kita berpisah kejap ni pun tak mampu untuk kita hadap Ustazah. Macam mana kita nak hadap dengan perpisahan yang selamanya tu ya. Banyak perkara yang dalam PKP ni Allah sedang mengajar kita. Dulu masa ada peluang untuk ziarah mak, ziarah ayah, kita tak rebut pun peluang tu. Bila dah tersekat baru terhegeh-hegeh nak pergi ziarah. Itu satu pengajaran untuk kita. Sebab itu rebutlah peluang 5 perkara sebelum 5 perkara. Betul. Waktu lapang sebelum tiba waktu sempit. Sekarang waktu sempit lah. Waktu sempit baru kita rasa, ya Allah, dulu aku ada banyak masa tapi aku tak luang masa untuk ziarah, untuk khidmat mak dan ayah, untuk bawa dia pergi klinik, untuk gembirakan hati dia, untuk bawa dia pergi jalan. Sekarang bila dah tersekat, dah sempit, baru kita rasa, ya Allah, ruginya dulu aku tak ambil peluang ini. Betul. Itulah dia lirik lagu Demi Masa, Raihan. Betul. Kan, terutamanya anak lelaki, Haziq, Muaz ni. Ya, betul Ustazah. Ya, InsyaAllah. InsyaAllah kita selalu pergi Syed. Selalu balik. Sebelum raya pun. Ustazah, mungkin Ustazah boleh ceritakan sikit apa hikmahnya beraya time PKPB ni kan. Mungkin selama ni macam Ustazah cakap tadi lah, selama ni tak pernah nak balik. Selama ni ada anak-anak tu yang tak pernah kisah pun nak balik time raya. Tapi bila raya tahun 2020 ni, masa ni lah aku kena balik raya tahun ni. Takut tak sempat jumpa mak. Jadilah. Tak pun balik rumah mak, balik air mak, lepas tu tengok handphone. All the way. Tak cakap dengan mak pun, Ustazah. Betul. Apa soalan dia? Apa Hikmahnya beraya time PKPB ni. Okey, hikmahnya ialah kita belajar menahan rindu dan menggantikan rindu dengan doa. Betul. Hikmahnya ialah kita belajar berpisah-pisah sementara sebelum berpisah untuk selamanya. Hikmahnya ialah kita belajar mendoakan ketika ada sebelum tiada. Mak masih ada tapi tak boleh jumpa. Sekarang kita dah kena doa sebelum mak kita tak ada. Masa mak ada dah bagi doa. Masa mak ada tapi jauh, kita bagi Fatihah, ya Allah Tuhanku, sihatkanlah ibuku, sihatkanlah ayahku yang jauh di kampung, ya Allah. Kita belajar mendoakan mereka ketika mereka masih ada. Kalau masih ada pun susah nak doa, macam mana nak doa masa tiada? Faham? Jadi masa inilah untuk kita mendoakan mereka dan kita ambil kesempatan untuk meminta maaf. Betul. Ambillah kesempatan untuk meminta maaf dalam keadaan kejauhan kan. Macam jadi seorang denang perantau lah. Macam duduk kat Mesir, duduk kat London. Assalamualaikum mak, selamat hari raya mak. Ini buat video call tapi duduk Seremban, seorang duduk Kelumpur. Okey, Ustazah Hasni akan terus bersama dengan kita kejap lagi. Betul. Kan, akan terus lepak dekat rumah dengan kita. Sebab kita ada satu lagi topik yang kita nak bincang dengan Ustazah Hasni kejap lagi. Sebab Ustazah ni dia ada banyak kebolehannya. Salah satu kebolehan ini seni yang sangat menarik. Jadi untuk anda jangan ke mana-mana, kembali sebelah sini dalam Borak Kopitiam. Dia tengok belakang Ustazah. Belakang. Alah, Ustazah tutup. Kita berehat seketika. الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها خير الخلق هو الهادي نور الكون به باتي عم الناس بإرشادي أزكى الخلق وأرضاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه. Sangat
cantik hasil lukisan Ustazah Asni. Okey, tadi kita nampak lukisan tu seni tu macam ada berada di belakang Ustazah aja rasanya. Betul kan Ustazah? Betul. Yang Ustazah tutup tadi. Tu dia. Ya, ini dia. Mungkin Ustazah boleh cerita apa nama karya seni ni Ustazah? Yang ni tajuk dia Taqabbalallah, artinya terimalah aku. Karya ni saya buat pada 27 Ramadan. Oh, baru lagi? Khusus, sangat baru dan khususnya untuk Lailatul Qadar sebenarnya. Kalau kita nampak lukisan ni macam air-air yang jatuh, macam menanti rahmat. Jadi dan saya bawah tu saya letakkan satu doa yang sangat penting untuk kita di hujung Ramadan ini, iaitu taqabbalallah. Taqabbalallah artinya kita beramal, kita berpuasa, apa artinya semua tu kalau Allah tak terima? Apa artinya? Kita menunggu Lailatul Qadar, kita baca Quran sampai 2 juzuk, ada yang 2 kali khatam, ada yang sampai 6 kali khatam, ada yang sampai 10 kali khatam. Dan apa artinya kalau Allah tak terima? Maka betapa pentingnya kita merayu pada Allah untuk, ya Allah, terimalah amal aku yang penuh dengan kekurangan ini. Okey. Ustazah, difahamkan juga hasil seni yang Ustazah telah buat ni kebanyakannya ada kisah di sebaliknya. Jadi mungkin adakah inspirasi ni bila Ustazah dapat satu perkara, okey saya nak buat benda ni lah, ataupun mungkin ianya berdasarkan keadaan semasa Ustazah nampak okey benda ni boleh diletakkan di dalam seni Ustazah tu. Betul. Banyak macam-macam perkara, banyak-banyak macam-macam asbab. Contohnya macam lukisan di belakang ini, saya terkenang peristiwa saya 27 Ramadan ketika di Palestin, Masjidil Aqsa. Dan gambar ni betul-betul gambar yang saya snap masa saya di Palestin. Ya, dan ketika itu kami meraihkan 27 Ramadan di Palestin dengan berbumbungkan langit di Mi'raj. Jadi lukisan ini sangat memberi makna pada saya. Jadi dan di antara lain lagi, kebanyakan lukisan-lukisan ini adalah tadabbur saya dengan ayat-ayat yang saya baca lah. Jadi bagi saya itu sebab saya buat hashtag tadabbur with art. Okey, tadabbur jadi Quran. Ustazah menjual kan? Lukisan-lukisan ni Ustazah jual kan? Ya, benar. Jadi okey, kita tahu Ustazah tahulah cara tips-tips nak jaga lukisan-lukisan ni, tapi mungkin ada pembeli nanti nak tahu tips sebenarnya nak jaga lukisan ni biar cantik, biar kekal lama macam mana Ustazah? Betul. Kalau di atas kanvas tidak ada masalah. Tapi kalau lukisan watercolor ni perlu di-framekan untuk jaga dia punya kata jangan ada cala ataupun benda-benda lain yang tertumpah atas dia kan. Kadang-kadang nyamuk tu kalau penuh dengan darah, kalau kita tampar kena lukisan, kena darah, rosak lukisan. Jadi macam itulah. Kalau macam atas kanvas akrilik dengan oil painting, dia tak ada masalah untuk jagalah. Kita boleh hantar frame, tapi tak perlu frame kaca. Cukup dengan kita boleh terus gantung. Tapi kalau watercolor perlu di-framekan. Okey. Jadi bagaimana pula dengan kalau ada permintaan Ustazah? Maksudnya dia pula ada gambaran dan juga ada ayat yang ingin diletakkan. Adakah Ustazah menerima tempahan sebegitu? Ya, benar. Walaupun kadang-kadang sepatutnya artis yang melukis, dia hanya melukis ikut karya dia. Betul. Tapi ikut pandangan saya, apa salahnya macam karya-karya saya tu kalaulah dia memberi manfaat. Katakanlah orang tu cakap, Assalamualaikum Ustazah, dia kata, boleh tak buat tolong satu karya untuk saya yang mana sekarang ni saya dalam proses melawan nafsu untuk turunkan berat badan, contoh. Buatkan satu karya supaya saya bertakwa. Jadi saya doa, ya Allah berilah aku ilham apa aku nak buat karya untuk dia ni. Jadi itu yang saya buat gambar. Ada satu lukisan yang baru saya tak tunjuk lagi. Yang gambar Masjid Nabawi yang saya tulis qasidah yang bagi tahu qasidah tu. Setiap kali ku ingin makan, teringat baginda kelaparan. Jarang sekali kekenyangan hingga saat dijemput Ar-Rahman. Jadi saya buatkan qasidah itu supaya orang yang nak diet fikir diet untuk ikut sunnah Nabi SAW. Wow, nak diet pun ada dia punya lukisan kan. Ustazah, kalau nak tengok lukisan tu, nak tengok kat Instagram, apa nama Instagram Ustazah? Asni Mansur. Boleh follow, kita boleh tunjuk sekarang ni ASNIMANSOR, betul? Betul. Boleh follow sekarang untuk anda buat tempahan, bagi tahulah apa cerita anda dekat Ustazah Asni. Dan Ustazah, terima kasih sebab sudi bersama dengan kita di hari terakhir Ramadan ni. Kita nak ucapkan selamat Hari Raya, Ustazah. Selamat Hari Raya, Ustazah. Selamat Hari Raya, insya-Allah, alhamdulillah.
jangan lupa selamat hari raya tu pagi raya sebut taqabbalallah. Taqabbalallah. Sebagai ucapan hari raya. Selamat hari raya Haziq, taqabbalallah. Okay, kita praktis. Okey, selamat hari raya Ustazah. Taqabbalallah. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Haziq, Ya, ya Muaz. sama-sama. Okey. Baik, kita akan cuba praktikan bermula besok Ustazah. Ya, betul. Nanti kan? kita nak pergi beli lukisan Ustazah. Kita jumpa lagi Ustazah. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkongsian yang baik kita bawakan untuk anda hari ini. Yep, bersama Jadi Ustaz Azmi. insyaAllah untuk anda semua besok kita akan bersama macam biasa bersama dengan rakan-rakan kami. Meriahnya Hari Raya dalam PKPB ni. Anda akan bersama dengan ada Fiona, ada Dayah, ada Zack kan. Anwar Afiq pun ada, Faiz pun ada. Jadi kita nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua penonton Borak Kopitiam. Haziq dan juga Muaz mengambil kesempatan ni untuk memohon maaf sekiranya ada tersalah kata, terkasar bahasa, ada apa yang tak kena kami buat sepanjang kami bersiaran di Borak Kopitiam. Kami mohon ampun, mohon maaf. Okay? Alright, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan anda, kebersihan anda. InsyaAllah kita berada di rumah, jaga SOP yang telah pun disediakan. Dan jom kita nak dengar balik persembahan tadi. Gadis berdagu belah kita. Yes. Wafarina Roslan dengan lagunya Rakan Teman Aidilfitri. Kita jumpa lagi. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Berakhir sudah sebulan berpuasa, tiap ujian ditempuh penuh redha, masanya telah tiba bersama.